Dia ada hati banyak, hati lab, hati sudur, hati fawaid. Hati fawaid ni hati yang berfaedah, ya. Hati kolbun. Hati kolbun ni hati ada hati. Apa itu orang ulama tasawuf beritahu, sesiapa yang ada hati dia berhati-hati. Itu dia berhati-hati ya. Ni orang yang ada hati, ya. Bila dia tak berhati-hati habis jahanam. Sebab itu ulama kita ni kena nak bertindak, jangan ni bertindak mengikut nafsu, bertindak kena ikut akal. Bila bertindak mengikut nafsu habis ya, tu dia cerai berai, gaduh adik-beradik, gaduh suami isteri, gaduh jiran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan macam mana kita berhimpun dekat dunia, kita akan berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga ni bukan senang, susah masuk syurga ni. Ya, dia banyak halangan, banyak rintangan, banyak dogaan, kena melawan hawa nafsu, kena melawan syaitan, kena melawan manusia-manusia yang mengajak kepada kejahatan, kena melawan bab perihal cintakan dunia. Bukan senang, ya. Baiklah, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun menakut-nakutkan maka firman-Nya, Allah berfirman, innallaha habirum bima yasnaun. Maksudnya sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah tu Maha mengetahui. Apa yang kita fikir, apa yang ada kat dalam hati, semua Allah tahu, ya. Tahu ah. Lepas tu kalau bab perihal solat pun, nak dapat sembahyang khusyuk dalam solat bukan senang, susah. Ya. Kena jaga barang-barang subhat. Oh, subhat ni banyak ah, subhat ni. Macam kita tak elak bangun subhat, handphone subhat ah. Ya. Facebook subhat ah. IG subhat ah. Benda haram lagi ya. Lepas tu kata ulama, kena hati-hati. Akhir zaman ni banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan tentang kita punya bab ibadat. Allah akan membalasnya. Allah akan balas. Allah akan balas apa yang kita buat baik. Allah akan balas baik. Ya. Balasnya apa? Kadang-kadang akhirat besok. Sebab itu kita buat perniagaan dengan Allah macam ni. Kita berniaga dengan Allah ni. Berniaga dengan Allah. Ya. Sembahyang berniaga dengan Allah. Zikir berniaga dengan Allah. Belajar berniaga dengan Allah. Nanti Allah beli kat sana. Allah bayar dengan apa? Dengan pahala. Tapi ada perniagaan, dia tengoklah perniagaan yang macam mana. Ya. Bukan senang. Sama juga zikir, tahmid, ya, selawat, baca Quran. Sesungguhnya Allah amat mendalam, sudah tadi. Allah akan membalasnya jika baik, saya dia balas dengan baik, dengan pahala. Dengan pahala. Tapi kalau orang-orang tasawuf ni, ini memang janji Allah. Ya, tapi kalau bagi orang tasawuf, apabila dia melakukan perkara-perkara yang kebaikan, dia tidak membalas, dia tidak meminta balasan daripada Allah. Dia minta redha Allah. Itu penting redha Allah. Ya. Kata, ingat lagi pesan guru aku, dia kata apa? Setiap satu perkara, apabila Allah redha, mudah urusannya. Balik ipoh, Allah redha, mudah urusan. Ya. Kalau Allah tak redha, kalau Allah tak kehendak, ada je, tak payah bancik lah. Duit tinggal, bini mengamuk dan kereta. Macam-macam. Kalau Allah redha, ya, mudah urusan. Ya. Mudah urusan dia.
Kena dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, banyak zikir. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siapa nak senang bangun malam, bangun sembahyang tahajud, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang pada subuh, malam sebelum tidur tu kena zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah paling kurang 100 kali. Ya. Baca qul huwallahu ahad pun paling kurang 100 kali. Selawat paling kurang 100 kali. Istighfar paling kurang 100 kali. Ini tak ada. Belum tidur, tengok Facebook tu. Wah, main Facebook tu, main game tu, PUBG tu, main PUBG tu. Tembak sini, ya. Baru tidur. Ya. Kau orang sini, orang tempat lain. Right? Nun dekat Australia sana. Faham Bahaya dengan PUBG ni. Kadang sampai dia lupa semayang. Lalai semayang, lambat semayang, ya. Kadang mak panggil tak dengar, bapak panggil tak dengar, sibuk dengan PUBG dia, ya. Nak main PUBG main lah, tapi jangan jauh dengan Allah, jangan jauh dengan Quran, jangan jauh dengan selawat, ya. Macam ni kita duduk berhimpun ni, Allah balas balas apa? Nanti kita akan berhimpun dengan orang soleh kat negeri akhirat. Kita akan berhimpun dalam syurga Allah. Sesiapa yang bersusah payah dekat dunia, dia akan bersenang-senang kat negeri akhirat. Allah tak tunjuk syurga, Allah tak tunjuk neraka. Ya? Jadi Fir'aun. Faham ya? Fir'aun zaman dulu dekat Mesir tu Fir'aun dulu lah. Ya? Dia buat piramid tu 15 km. Okey ya? Ya? Tinggi 15 km. Siapa tekan sikat Fir'aun? Siapa? Hasiyah awak. Siapa? Itulah main PUBG kuat sangat. Ya? Masyitah tu. Tanya Masyitah. Dalam hadis tak sebut Masyitah. Dalam hadis Masyitah ni tak sebut nama dia. Bukan hadis sahih. Masyitah ni maknanya tukang sikat. Tukang sikat ni Masyitah. Ya? Tukang sikat tu nama dia Masyitah. Dia di antara wanita yang solehah yang bekerja dengan orang zalim, iaitu Fir'aun, Masyitah. Ya. Itu yang pada satu hari tak silap barang jatuh ke dia nak ambil sikat, disebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang anak Fir'aun dengar. Dia kata, kau sebut nama Tuhan tu bapa aku dah. Sebab pada zaman dahulu mereka menyembah Fir'aun. Tak, aku menyebut Tuhan aku, Allahu Rabbi. Itu yang Masyitah kena hukum. Wanita solehah. Mar'atus solehah. Nak jadi wanita solehah bukan senang. Susah. Dengan suami tak boleh garang. Dengan suami tak jeling. Tak boleh. Tak boleh. Isteri ni kalau dia menyakiti hati suami sikit ibadatnya, semayangnya, hajinya, umrah, sedekah, apa pun Allah tak terima. Itu kena mesti minta maaf dengan suami. Anak minta juga. Anak kalau derhaka mak apa, na'udzubillah min zalik. Kesenangan dan syurga. Nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Orang Islam nak masuk syurga, orang kafir nak masuk syurga, orang mukmin nak masuk syurga, orang fasik nak masuk syurga, orang munafik pun nak masuk syurga. Tapi itulah. Bukan senang masuk syurga. Syurga ni subhanallah, ya. Siapa dah masuk syurga, dia tak mau keluar. Ni syurga. Syurga Allah. Tengoklah dalam syurga dia ada pokok tubak, dia ada sungai syurga, ada telaga dalam syurga, telaga Kausar. Ya, ada sungai arak, sungai madu, sungai susu. Ni dalam syurga Allah. Satu pintu dia punya perjalanan 500 tahun. Ini syurga Allah. Di antara makhluk yang, di antara hamba Allah yang duduk dah pernah masuk dalam syurga siapa dia? Rasulullah. Siapa lagi? Nabi Idris. Siapa lagi? Nabi Adam. Ya? Siapa yang pernah tengah dalam syurga tak? Syaitan, Iblis. Iblis ni sebab dia keluar daripada syurga sebab sombong. Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Kita jangan jadi iblis sombong. Ya, kita belum masuk syurga dah sombong. Kalau dekat dunia pun kita sombong, tak ada chance masuk syurga. Iblis yang duduk dalam syurga sombong kena keluar. Tapi orang sombong tak ada dalam syurga. Jumpa orang nak bagi salam. Assalamualaikum. Sebab orang tua, ya, orang yang lebih tua pada kita, lebih alim lagi, lebih soleh pada kita. Jumpa bagi salam. Salam, cium tangan, ambil berkat. Kesenangan dan syurga. Dan jika jahat dibalas dengan seksaan api neraka. Apa itu penduduk neraka ni ramai. Ramai dalam neraka. Paling ramai perempuan. Paling ramai perempuan. 50 wanita, seorang lelaki.
Ya, dalam kitab Muhimmah. Dalam hadis Imam Bukhari pun ada itu. Pada ketika Rasulullah Isra' wal Mi'raj. 999 penduduk neraka, seorang penduduk syurga. Syurga ni. Dalam neraka ni semua api. Tongkat api, gunung api, kedai api. Ya. Orang nak minta teh ais, ada. Teh ais api abu. Ya. Nak main PUBG ada. PUBG api. Semua api. Dalam neraka. Neraka ni semua api. Ya. Dalam syurga tak. Syurga ni nur cahaya. Syurga ni nur cahaya. Lepas tu dalam syurga dia tak ada rokok. Ya? Siapa nak isap rokok kena pergi neraka lah. Sebab dalam syurga tak ada api. Nak pasang kat neraka lah. Hebat syurga Allah. Ya? Fikir ya, syurga Allah ni tak ada najis. Najis tak ada. Tak hidung tak ada. Ya? Di antara tahi tak ada dalam syurga. Tak hidung, tak telinga, tak gigi. Tak ada. Semua daripada nur. Dalam syurga Allah. Dalam kitab Bahrul Madi pada dia cerita itu Al-Babul Jannah, bab pada syurga daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, daripada Imam Syafi'i, dinukil daripada Rasulullah. Kitab tu daripada Syekh Ali Al-Marbawi, anak murid tak kenali. Cerita syurga tu. Neraka ni takut. Lepas itu lepas semayang jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali paling kurang, ya. Duduk sekejap, kalau sahur 2 sekejap, banyak masa baca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis menyebutkan bila kita minta dengan Allah, ya, dijauhkan daripada api neraka Allah. Neraka ni diminta dengan Allah, ya Allah, hamba engkau dekat dunia ni diminta jauh daripada neraka. Nampak? Ya? Neraka ni. Malaikat penjaga neraka siapa? Malaikat? Malaikat Malik. Malaikat Malik tak pernah senyum. Haji Malik pernah senyum. Tak pernah senyum Malaikat Malik. Dengan Rasulullah pun tak senyum. Okey ya? Dengan kita lagi tak senyum. Dengan Rasulullah pun tak senyum. Dan kerana firman Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman, ni kalam Allah. Itu kalam Allah ni, siapa ubah satu ayat, siapa ubah satu huruf, siapa ubah satu baris, kafir. Tak boleh. Ya. Siapa tak percaya, salah. Siapa tak percaya, kafir. Ubah hukum Allah, kafir. Baik. Jangan kita ada salah tauhid. Itu kalau buka dalam kitab Tajul Urus, ya. Daripada Khatimul Asam, di antara di alam barzakh manusia diubahkan, ya, mula-mula mereka dikumikan menghadap kiblat, mereka diubahkan berpaling daripada kiblat, membelakangkan kiblat. Dia anak murid bertanya dengan Khatimul Asam, kenapa mereka dipalingkan daripada kiblat Allah? Kata Khatimul Asam, sebab mereka semasa hidup dekat dunia mereka ramai yang tidak percaya tentang rezeki daripada Allah. Belajar sekolah pondok nak makan apa? Belajar apa Quran nak makan apa? Makan nasi makan apa? Malam ni makan sate. Tak ada kerja, duduk makan sate. Kalau siapa? Seorang lagi wali Allah yang dia berdialog dengan anjing, siapa? Dah ingat? Hasan Al-Basri ke? Lupa, ya? Berdialog dengan anjing, bercakap dengan anjing. Kita pernah bercakap anjing? Mana? Anjing gonggong lah, ya. Kita dengan anjing pun tak suka. Baling batu dengan anjing. Anjing tu berzikir tu. Allah. Kita baling anjing. Baling. Ya. Orang ahli sufi ni, mereka dah ramai banyak belajar. Anjing ni sifat tawaduk. Buka cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Tu yang anjing ikut pemuda Ashabul Kahfi ni. Bukan pemuda Ashabul Kahfi ni dia beranjing tak. Dia ikut orang soleh. Okay. Ikut. Dia tunggu depan pintu gua. Allah tidurkan pemuda Ashabul Kahfi. Ya, tu. Kita tidur pun tak bangun lah. Tubuh terajak turun. Kita kan pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda PUBG. Dan kerana firman Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Ma wa ma tukhfis sudur. Maksudnya Allah mengetahui
pengkhianatan. Ya, apa yang kita khianat, Allah tahu. Allah tahu. Apa kat hati kita kata, Allah tahu. Ustaz merang lebih, Allah tahu. Ustaz tak tahu lah. Mak tipu, mak tak tahu. Tapi Allah tahu. Itu malaikat kiraman katib ini sentiasa mencatat. Lepas tu kita ni di escort, kata ulama, kita ni di escort 5 malaikat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 malaikat. Escort. Kita ni ada bodyguard. Faham? Itu jangan telanjang kot sebarangan. Faham? Telanjang malaikat nampak. Besar kau punya. Nampak. Tapi telanjang tak haram. Harus sahaja. Yang haram telanjang depan orang. Main badminton telanjang. Main pergi depan kawan telanjang. Haram. Telanjang suami isteri tak haram. Telanjang seorang tak haram. Kita belajar buat hukum telanjang. Zikir telanjang pun tak haram. Kadang-kadang kita pakai tolak. Jatuh tolak. Kata telanjang kan. Allahu Rabbi. Zikir tu. Tak haram. Kalau zikir telanjang. Ramai-ramai. Guru anak murid. Orang telanjang tu. Haram. Belajar hukum fikih dia. Lepas itu dalam kitab fikih dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Lepas itu dalam kitab fikih ni, faqih fikih ni, hukum fikih ni dia akan bercabang-cabang selagi manusia duduk kat bumi. Ni hukum fikih. Lepas itu ulama tak bagi bergaduh, tak bagi bermujadalah, tak bagi kita ni bermusuh-musuh buat hukum. Ni pendapat ulama ni, pendapat ulama ini, pendapat ulama ni. Ni banyak-banyak pendapat. Lepas itu hukum riba, ada hukum riba, asal riba tak boleh. Ada boleh jatuh harus tak mana. Itu. Bak talak ruju'i, talak soreh, talak kabih, talak kinayah, banyak talak banyak. Betul kena ngaji. Kesorangan dan ketiadaan, jujur. Tak jujur, kalau kazib dia bohong, kazib, pendusta. Lepas itu kalau bab munafik, kita dah belajar lah, munafik ni ada 2 kaedah. Satu munafik, dia tak jatuh kafir, munafik macam mana? Segi perbuatan. Dia tipu orang, dia tipu anak, tipu bini, tipu kawan, segi perbuatan dia. Yang jatuh kafir ni, segi akidah. Iaitu munafik, dia percaya kita Al-Quran, tapi tidak beriman. Tak percaya hukum hudud. Ni munafik yang kafir. Akidahnya rosak. Tak percaya dengan ulama, hina ulama. Ini munafik yang kafir. Pada zaman Rasulullah, siapa dia bapa munafik? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni semayang belakang Nabi. Semayang belakang Nabi. Duduk dengan Nabi. Itu dia fitnah isteri Nabi, Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah ada sekian dengan sahabat. Ini Abdullah bin Ubay. Jahat. Tapi masa dia nak mati, masa dia mati Rasulullah datang. Ni Rasulullah ni akhlak ni terpuji. Hebatnya Rasulullah. Satu pendapat mengatakan, dia dipakaikan jubah Rasulullah. Wallahu a'lam, mendapat dosa ke tak sahih. Dia pada ketika nak mati, anak Abdullah bin Ubay datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak aku nak mati. Bapak aku mati. Boleh tak disarungkan dengan jubah engkau, ya Rasulullah? Maka sahabat tak bagi. Kak hadis cerita tentang Abdullah bin Ubay. Dah semayamkan Nabi. Lepas siapa tak suka ulama, tak suka orang buat kerja agama, dia geng Abdullah bin Ubay. Ada dalam Al-Quran ada kisah Abdullah bin Ubay. Dalam surah At-Taubah, surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Munafiqun ada dalam tu cerita dia. Pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Kalau dalam kitab tasawuf dia panggil ni kolbun. Hati ni kolbun. Dia ada hati banyak. Hati lab, hati sudur, hati fawaid. Hati fawaid ni hati yang berfaedah. Hati kolbun. Hati kolbun ni hati ada hati. Apa itu orang ulama tasawuf beritahu, sesiapa yang ada hati dia berhati-hati. Itu dia berhati-hati ya. Ni orang yang ada hati, bila dia tak berhati-hati habis jahanam. Sebab itu ulama kita ni kena nak bertindak, jangan bertindak mengikut nafsu, bertindak kena ikut akal. Bila bertindak mengikut nafsu habis tu jadi cerai berai, gaduh adik-beradik, gaduh suami isteri, gaduh jiran, ikut nafsu. Lepas itu mulut ni kena banyak bertahmid, banyak zikir, banyak selawat, bertahmid, banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran. Belum tidur kena buat amalan infiradi. Infiradi ni amalan sendiri. Duduk saja, ambil uduk, duduk saja. Ambil tu pendek-pendek tu. Selawat 10, paling kurang 10. Istighfar 10, selawat 10, tahmid 10, zikir 10, baca Quran 10 ayat punya dia. Ataupun baca surah Ikhlas, pergi tidur. Senang kan.
Ya, ini amalan-amalan. Siapa biasa buat benda-benda kebaikan, ya, nanti mati pun tengah sebutkan Allah. Ini hadis sahih, bukan hadis palsu, hadis sahih. Ya, sebab itu pentingnya kawan dengan orang soleh. Bila kita lemah, orang soleh ingat kita. Tak suka kawan orang soleh. Kawan tukang urut suka. Kawan pemen suka. Orang soleh ni kalau ada orang ingat kita, Syekh, anda buat tu salah tu orang soleh tu. Dia buat dia ingat kita. Jangan lepas dia. Kita lepas dia, kita rugi sebab tak ada orang ingat kita. Itu dalam rumah tangga, kalau ada bapak tu soleh, dia selalu ingatkan jalan-jalan kebaikan. Kat negara akhirat bukan untuk ingat-ingat dah, bukan nak bagi nasihat dah, nak ingat-ingat kat dunia ni. Apa kan nak belajar kat dunia ni? Kat negara akhirat tak belajar. Negara akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Pembalasan, perhitungan, hari perpisahan. Pisah syurga, neraka. Itu yang dalam hadis sebut ni, hadis sahih. Penduduk neraka, penduduk syurga, maka dia dipanggil oleh malaikat Allah, dia panggil. Wahai penduduk neraka, kau akan kekal dalam neraka. Kau akan diseksa dalam neraka. Ada yang kekal, ada yang tidak, tengok juga. Yang kekal orang kafir. Hai penduduk syurga, engkau kekal. Penduduk syurga ni kekal. Sikit, sabar. Jangan tengok aku tak berhati. Sabar. Belajar macam ni untuk yang ni, mata itu mencuri memandang. Curi memandang. Apa itu mata jahat? Ada mata jahat, ada mata tak jahat. Mata yang jahat ni, dia mata yang hubud dunia. Dunia ni, kerana hadis sebut, dunia mata ul-ghurur. Dunia itu tipu daya. Dunia ni tak salah nak ambil dunia, ambil lah. Tapi untuk jalan akhirat. Macam ni. Ni dunia. Jalan akhirat. Beli kereta untuk jalan akhirat. Pergi berdakwah, pergi masjid. Tu. Beli motor untuk jalan akhirat. Itu. Tak masalah. Ni tak ada. Beli motor, konsep aja bawah. Pasal malam aja. Konvoy je. Pergi mengaji tak bawa. Bawa bini konsep. Tapi bawa mengaji tak ada. Nanti tanya semua bawa. Semua tanya. Baju tanya. Lepas tu di antara sahabat, subhanallah, sahabat Rasulullah yang dia masuk lewat dalam hadis sebut, kata Siti Aisyah Ummul Mukminin, dia masuk syurga merangkak. Bukan masuk syurga tu masuk dia merangkak masuk syurga. Dia masuk syurga lambat. Sebab di antara sahabat yang banyak harta, Abdurrahman bin Auf. Macam kita, confirm lagi lambat. Jubah dia berbelai. Belum lagi serban ni. Belum lagi bakar wangi lagi. Belum lagi telefon ni. Telefon 3. Seorang 3 telefon. Tanya. Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi itu, sahabat-sahabat. Bukanlah hadis yang Sayyidina Umar jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Sayyidina Umar nangis. Kata Rasulullah, wahai Umar, kenapa kau nangis? Aku nangis. Engkau adalah pesuruh Allah, kekasih Allah. Engkau adalah penghulu umat. Tapi kau tidur di bawah pelepah tamar. Nangis Sayyidina Umar. Kau minta lah semacam pembesar Parsi, pembesar Rom. Rumah ada orang hebat-hebat. Banyak perabot, banyak perhiasan. Kata Rasulullah, tidak. Aku tidak mahu mewah-mewah dekat dunia. Aku nak kat syurga. Tapi tak salah. Tapi Rasulullah lain. Rasulullah punya derajat lain. Bukan macam kita. Rasulullah ni, kalau Nabi ni Rasul, dia punya derajat iman naik. Kita kena naik, kena turun. Kena naik, kena turun. Kena naik, kena turun. Ini kita. Kalau turun je, apa tu? Derajat apa? Dia boleh. Kalau dia steady, malaikat. Tu ada seorang Mamat. Kan dulu keluar khabar. Dia kata, malaikat buat dosa. Bodoh tu, malaikat mana buat dosa? Malaikat ni kita wajib beriman. Ni 10 tu wajib beriman. Kalau tak beriman, kafir. Malaikat mana pernah buat dosa? Malaikat ni isap rokok pun tak? Bukan betul pun tak malaikat. Bukan jaring lagi tak ada. Ada kata malaikat buat dosa. Amin. Kalau Allah mana buat dosa? Malaikat ni sami'na wa ata'na. Dia tidak melanggarkan perintah. Kalau sujud, sujud. Kalau dia kiam, kiam. Kalau dia kiam, kiam. Kalau tahiyat, tahiyat. Itu malaikat dia arash. Masa Rasul Isra' al-Mi'raj. Itu yang tembus langit tu. Assalamualaikum. Malaikat jawab, Waalaikumsalam. Siapa wahai Jibril yang kau bawa? Yang aku bawa adalah Rasulullah. Baru buka pintu langit. Arash. Naik. Tu jumpa Nabi Adam.
Nabi Adam ditulis ke kanan, Nabi Adam senyum. Ya, tulis kiri, Nabi Adam sedih. Macam apa? Yang kata Rasulullah, wahai Nabi Adam alaihissalam, kenapa engkau tulis ke kanan, engkau sedih? engkau senyum. Aku senyum ah. Anak cucu aku, ya, dan umat engkau ada dalam syurga. Tapi tak ramai. Tulis kiri, ramai. Anak cucuku dalam neraka. Tulis Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Pernah tahu cerita Nabi Adam jumpa Siti Hawa dalam syurga? Pernah? Dalam PUBG tak ada. Tak ada cerita Nabi Adam. Nabi Adam, bila Allah jadikan Nabi Adam, Allah cipta Nabi Adam. Dan hadis sebut, tak silap Nabi Adam bersin. Nabi Adam tergopoh gapah. Tak lama Nabi Adam jalan-jalan dalam syurga, tu jumpa Siti Hawa. Nabi Adam tanya, wahai perempuan, siapa engkau? Aku Hawa. Hawa. Kau dijadikan untuk siapa? Aku dijadikan untuk engkau. Lepas tu ada berpasang-pasangan. Lelaki perempuan. Jantan, betina, binatang. Lelaki pondan, tak ada. Ada. Sekarang, tak ada. Tu semua lelaki perempuan. Kalau binatang, jantan, betina. Tu. Semua kalau lahir, semua ikut farash. Mana ada orang lahir kat punggung? Tak ada. Tengok binatang. Semua kalau mereka kalau binatang, kalau dia bersama apa? Bersama lah kan? Ikut farash lah. Mana ada kat punggung? Binatang pun farash. Tak ada yang pungkok. Kalau orang yang pungkok, lebih teruk daripada binatang. Dalam kitab, dalam Al-Quran dia panggil apa? Allahu Rabbi, dia panggil mereka lebih hina, dia lebih teruk daripada binatang. Lupa dalam Al-Quran ada. Kal an'am, tak silap. Tu. Mereka lebih hina daripada binatang. Sikit. Ada setengah jam. 20 minit. Relax sabar. Syurga ni nanti kat negara akhirat, kapet semua bawa dari saksi. Ya Allah, bulan ni dia belajar duduk atas kapet, sambil dia korek dong saya kat kapet. Saksi malaikat tulis. Tak hidung, dia kotor tapi tak najis. Habis tahu, kena ngaji ya. Lepas tu kena belajar, kalau buat puasa kena ngaji, sungguh buat puasa. Lepas tu kalau dalam solat dia panggil mereka menggerak-gerakkan lidah, menggerak-gerakkan gigi. Jika mereka niat main, baru batal. Lepas tu kalau kita semayang, lidah kita gerak. Tapi kalau kita niat main, batal. Ini buat solat. Al-babus solah. Dia ada rukun kauli, fi'ali, qalbi. Dia ada tadabbur, dia ada tazakkur, dia ada tafahum. Dia dalam solat. Apa yang tersembunyi di dalam hati, Allah tahu lah. Apa yang hati Allah tahu. Dengan mak tak tahu, bapa tak tahu, guru tak tahu. Allah tu maha mengetahui. Allah tu ada di mana-mana, kat mana dia tahu. Dia yang maha melihat. Kalau orang ulama-ulama tasawuf, dia selalu buat zikir ni, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi basira, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ngadu dengan Allah. Ada apa-apa ngadu dengan Allah. Susah ilmu payah masuk, nak ngapa payah, ngadu dengan Allah. Ya Allah, rezeki sempit ni, ngadu dengan Allah. Ya Allah, aku susah, ngadu dengan Allah. Tak ada ngadu dengan Allah. Bila ada masalah, barulah itu pun kalau sepatutnya ngadu dengan Allah ni, bukan nak tunggu ada masalah. Sama, pernah kita sembahyang hajat minta luahkan kubur? Pernah? Main hajat, kahwin lagi ada. Main hajat, anak luluh peksa kita minta. Main hajat, nak temu duka naik pangkat kita minta. Tapi kita tak pernah main hajat, ya Allah, mudahkan urusanku semasa aku mati. Tak pernah orang buat. Kalau orang yang cintakan akhirat, cintakan Allah, mereka akan semayang hajat, minta dengan Allah, ya Allah, matikan aku di dalam husnul khatimah. Minta dengan Allah.
Yang ni mata kita mencuri, memandang kepada yang diharamkan. Ya. Sekarang tak boleh elak benda haram, tak boleh. Pergi konsep nampak benda haram. Pergi Tesco nampak benda haram. Ya. Pergi kerja nampak benda haram. Lepas tu ulama suruh perbanyak istighfar. Siapa yang rajin istighfar, ya, dia dalam keampunan. Maka dia dalam keampunan, dia dalam rahmat. Rajin istighfar, bukan susah pun. Senang je, kena buat sebagai, dia kalau orang, bagi orang-orang ahli sufi ni, bagi dia wajib. Contoh, kalau satu hari dia istighfar 100 kali, kalau dia tertinggal, dia akan qada. Ni bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Kita ni orang ahli kedai kopi. Yang lepas tu dalam poket kena ada tasbih. Ada tasbih kan? Tasbih ada. Tasbih ada, tasbih ada. Tasbih ni. Kalau pegang-pegang seluk-seluk ada tasbih, boleh sebut Allah. Allah 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 Allah. Tu tasbih. Dia tak ada seluk. Rokok. Handphonenya. Orang sekarang ni handphonenya. Ya. Penting tasbih. Harus pakai tasbih. Jatuh sunat pakai tasbih. Bila ada tasbih kita boleh ingat Allah. Faham ya? Tu. Pernah pakai tasbih pakai konsep pernah? Pergi sekali konsep petang kali pegang tasbih. Allah. Orang bini lah baby. Ini anjay. baby. Tu boleh pempan dah. Ya. Subhanallah. Beli bangal lebih. Allah Akbar. Tonton. Ni orang selalu sebutkan Allah ni. Dia mati sebut Allah. Dia selalu sebut Allah. Ini buka sejarah pada zaman, subhanallah, Hasan Basri kan pada zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang wanita solehah. Ini suka sebut kadang-kadang Allah. Fikir ya. Sebut kadang-kadang Allah, sarang terbuat jadi permata. Seorang wali Allah, wanita solehah. Sebut kadang Allah. Tu orang dulu baca bismillah pada jalan atas air. Kita atas air batu boleh baca bismillah pada jalan atas air. Yakin dengan Allah. Rezeki datang. Wa may yattaqillahi ja'al lahu makhraja. Motor datang. Kereta datang. Orang perempuan datang. Syekh. Tawar diri nak jadi bini. Nanti. Bini tak bagi. Ada pernah? Mampu ya. Tapi walaupun bini seorang, kena pasal niat. Saja aku nak menikah seorang lagi. Kerana Allah Ta'ala ikut sunnah Nabi. Dapat pahala. Walaupun tak nikah-nikah sampai mati. Tak pahala. Niat dapat pahala. Innama a'malu biniat. Sama juga sembahyang tahajud. Aku ya Allah aku nak sembahyang tahajud malam ni. Walaupun tak sembahyang tahajud, dapat pahala sembahyang sunat tahajud. Itu penting niat. Umat ni berbeza umat Nabi lain. Beza. Itu Nabi Adam cemburu umat ni. Tersembunyi dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Begitu bagi umat Rasulullah ni, apa beza dia? Kita ni baru nak buat jahat. Contoh aku ingat nak pergi kedai nombor, ambil nombor sedang. Baru niat nak buat jahat. Tak tulis. Dah buat. Tak tulis. Dalam kitab bab perihal malaikat, Allah bagi 7 jam supaya mereka bertaubat. Bila mereka dah taubat, minta ampun, ya Allah aku dah terlajak ambil nombor ekor ni, minta maaf ya Allah, buang semua, minta ampun dengan Allah. Tak ada tulis. Kalau dia melebihi masanya, baru dia tulis. Ini kelebihan umat Rasulullah. Hebatnya umat Rasulullah. Ramai orang Melayu ambil nombor ekor, bukan orang Islam, orang Melayu. Nama Ibrahim, Mail, tapi ambil nombor ekor. Pakai mask. Wallahu alam. Cukup macam ni. Sama kitab Muhimmah. Apa sebab terlambat? Busuk punya. Lambat. Kali yang lambat. Itu perkara yang lebih berharga adalah ilmu Allah. Ilmu Allah ni. Sebab tu cuba kita tengok orang alim. Orang alim dia duduk ceruk mana? Duduk dalam hutan ke, duduk pekan ke, duduk mana? Orang alim, orang cari dia.
Orang alim lagi tua, lagi tak larat, lagi tak boleh jalan, duduk tersandar, orang cari dia. Orang alim. Apa itu ilmu Allah ni hebat. Bukan adalah hadis kursi yang bab perihal subhanallah, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau nak kerajaan ke, engkau nak harta ke, engkau nak ilmu? Kata Nabi Allah Sulaiman, aku nak ilmu. Maka Nabi Allah Sulaiman ilmu dapat, kerajaan mendapat. Ya, ain lam mim wa ilmu ain aliyin lam latifun kelembutan mim ma'rifatullah. Ya, ain lam mim waw. Waw adalah wara'. Ini bab ilmu. Siapa orang yang berilmu di sisi Allah, aliyin, dia dapat tempat yang ketinggian, tempat yang tinggi. Umul kitab Al-Fatihah. Allahumma tuakhir fahmi wa namir qalbi wa halim jasadiyan. Empat daripada bawah, busuk satu. Tak tahu lah bila khatam ni. Siapa khatam dulu? Kita khatam dulu, kita ni khatam. Khatam kita, mati. Mana tak khatam? Mati lah. Kita masih mati lah. Kalau tak mati macam mana masuk syurga? Kawan aku ambil mati lah. Kalau sama-sama ngaji, ambil dah meninggal. Dia duduk alam barzah. Kat mana alam barzah? Mana? Allah alam, tak pernah pergi. Nak mati tu, oh tahu. Bos memang tak tahu alam barzah mana. Faham? Orang yang tahu alam barzah, dia dah mati tahu. Itu yang bukanlah hadis. Rasulullah menceritakan bab perihal alam kubur. Rasulullah ni dia kasyaf. Rasulullah ni dia dapat habaran, dia dapat wahyu. Cerita bab perihal malaikat Jibril, bab perihal alam barzah, malaikat Jibril yang ditanya macam mana, malaikat Jibril ni macam mana rupa dia. Alam barzah ni dia ada dua dia, alam barzah ada dua negeri. Satu yang bernama Aliyin, tempat yang bahagia. Satu yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka. Ni alam barzah. Kalau orang tanya, betul ke roh mak bapak kita balik? Tak balik. Tak balik. Ada kalam ulama kata ada balik. Ni kami bukan hadis, kalam ulama. Dia kata ada balik. Tapi dalam kitab tersebut, iaitu roh yang beriman. Tapi ni kalam ulama. Tapi dalam hadis tak ada kata roh arwah ni balik. Balik cuti tahun, cuti tak ada. Cuti cuti bulan. Alien duduk alien tempat yang bahagia. Itu yang dia tanya. Contoh nanti aku mati. Bukan ni lah. Memang mati betul ya? Mampu. Dia tak kenal, dia tanya, man anta? Siapa awak? Siapa? Ana ruhun salihun, saya ruh yang baik. Tanya. Kalau anak mati, bapak mati lama dah, anak mati, bapak tanya, bila kau datang Man? Bila kau mati Man? Bagus malam. Kenapa? Meninggal, aksiden motor. Maknya tu, adik tu, semua okey. Tapi sibuk yang adik main PUBG je. Dia cerita. Faham Kalau buka kisah, ada kisah wali Allah, lupa nama dia. Syekh Abdullah Al-Mubarakah, Syekh Jun Al-Baghdadi. Yang mereka dia tertidur di tanah perkuburan. Adapun jikalau ada ia ilmu, nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya. Apa itu suami ni kalau dia ada ilmu, wajib dia ngajar bini. Apa itu suami ni wajib tahu bab darah haid. Tahu dah haid? Mula-mula warna apa? Tengah-tengah warna apa? Dah habis warna apa? Kalau suami tak tahu, berdosa. Wajib suami tahu bab solat. Rukun qauli, fi'li, qalbi dia. Fi'li. Qauli, qalbi ni. Kalau suami tak tahu, berdosa. Tahu. Itu kalau suami tahu boleh mengajar, suami wajib mengajar. Kalau suami tak boleh mengajar, suami kena cari guru untuk isteri. Kalau isteri tak tahu bab solat, suami susah di negeri akhirat. Faham Kalau suami dah suruh, dia tak mau belajar, dia tanggung sendiri. Apa itu macam tu, malam ni ada belajar, cakap, yang anja, malam ni ikut abang belajar. Malas lah. Letih lah. Lepas.
Suami lepas. Kalau dia tak tahu hukum, contoh malam ni kita baca solat, dia tak tahu, dia tanggung sendiri. Ya. Malah, ya, ajak konsep, laju je umpat ni. Ajak kuda kahwin, laju je, bila? Laju je. Ya, kalau belajar, tak nak je, banyak nak alasan. Ya. Bukan berapa sini, berapa tempat lain. Faham, eh? Nun dekat Jepun sana. Wah. Itu yang kadang-kadang ni, mereka merenteh-renteh. Abang, tolonglah baby. Tolonglah baby. Baby susah. Kalau suami lah susah, baby, abang susah. Dia tak boleh buat apa. Kat negeri akhirat tak boleh tolong lah. Yang boleh tolong kita Rasulullah. Ya, apa itu kena perbanyak selawat. Selawat. Banyak selawat. Ya. Paling kurang busu-busu ada. Malah paling kurang 100. Paling pendek sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu paling pendek. Ya. Ulama-ulama ni ribu, selawat dia ribu. Ribu selawat dia. Jikalau ada ia alim ni, alim ni kau tahu alim ni dia berilmu, dia beramal ni alim. Ain lam mim waw, ya. Lepas itu ahli ilmu ada dua. Satu ulama akhirat, satu ulama usuk. Usuk ni cakap Arab, suk ni jahat. Ulama usuk ni, ulama yang jahat ni, dia duduk di bawah pemerintah yang zalim, dia bekerja di bawah pemerintah yang zalim. Ya, ulama usuk ni dia tak berani berkata benar. Kulil haqqa wala kana murra, ja'al haqqa wa haqqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ulama usuk. Dia ajak orang, dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat baik. Dia suruh orang jauh dengan dunia tapi cinta dunia. Ulama usuk. Ya. Ulama akhirat ni salah seorang ni, ya, yang masyhur sekarang, yang terkenal satu dunia apa? Habib Umar, ulama akhirat. Kat Malaysia pun banyak lagi ulama akhirat. Guru mursyid ada. Lepas tu kena cari guru mursyid. Tahu guru mursyid? Guru mursyid ni dia orang alim. Guru mursyid ni dia buat, dia amal. Guru mursyid ni dia tahu ilmu mantik. Ni guru mursyid. Kita matematik tahu lah. Kadang itu pun kadang tunggal langgang matematik. Kira ni selemak pun tunggal langgang. Kalau ada guru mursyid, kita dah jumpa, jangan lepas guru mursyid ni. Kalau guru mursyid ni banyak dah kurang lah. Tak ada lah. Mursyid. Tu almarhum Tuan Guru Nazir Nikmat. Almarhum Datuk Ismail Kamuh. Almarhum Datuk Arundin Isahaddin. Almarhum Ustaz Ghazali Asmullah. Almarhum Datuk Isa Abarum. Semua guru-guru mursyid tu. Almarhum Tok-tok guru pondok yang meninggal. Semua banyak, semua guru mursyid. Tu. Yang Kedah apa? Oleh Allah. Pak Sumit guru mursyid tu. Pak Sumit. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Maksudnya kalau suami boleh ngajar, suami boleh ngajar ilmu fardain, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya, boleh ngajar. Isteri keluar belajar, maka tak boleh haram. Sebab suami boleh ngajar. Kecuali kalau dia minta izin dengan suami. Dia minta izin dengan suami. Ya. Baru ilmu fardain ni penting, ya. Ilmu tasawuf wajib. Dulu mana punya ada ustaz dia kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak. Kafir tu, tak boleh. Rasulullah ulama tasawuf lah. Sahabat Nabi ulama tasawuf lah. Dia kata ayat acak. Cantik muka dia. Ayat acak apa? Kafir. Tasawuf ni wajib. Tawakal wajib. Sabar wajib. Zuhud wajib. Ya. Ingat mati wajib. 10 sifat mahmudah. Tapi tawakal kena tahu. Contoh, kita naik motor pergi kedai. Tawakal ni bukan letak motor, kunci tinggal. Bang, kunci ni apa? Tawakal. Itu bodoh punya tawakal. Tawakal ni, dia kena kunci, ya, ambil kunci, pergi kedai. Tawakal lah. Tawakal tu baru tawakal yang betul.
Macam tu. Bukan tawakal, oh tinggal kunci, tinggal betul, tawakal. Itu tak betul. Kena tahu tawakal macam mana. Sabar. Kena banyak kayak sabar ni, kena tahulah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ibu sekali ilmu, sabar. Apa nak dapat ilmu, nak dapat apa sekalipun, kena sabar. Sama juga amalan-amalan. Siapa nak dapat keikhlasan beramal, kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Amal kena sabar beramal. Kita tahu lah, kalau isteri tengah wirid-wirid, isteri tengah sembahyang sunat, suami panggil, berhenti zikir. Kena berhenti, kena sahut panggilan suami. Sebab zikir tu sunat. Anak sembahyang sunat, mak panggil, kena berhenti dengan sunat. Berhenti, kena sahut panggilan mak. Kalau sembahyang wajib, tak payah berhenti, sebab wajib. Ini banyak orang tak tahu ni. Tu. Kan ada cerita pada zaman Aulia. Siapa dia? Bukan Jurais. Jurais, seorang wali Allah. Bersama Aulia, ibadat dalam rumah, mayang zikir. Mak dia panggil, Jurais tak dengar sampai khusyuk sembahyang solat. Itu mak dia kata apa? Jurais, sampai hati kau, mak panggil ajak makan, engkau buat tak tahu je. Engkau akan satu hari nanti kau akan difitnah dengan seorang wanita pelacur. Itu yang kisah di antara kanak-kanak yang bercakap masa kecil, masa baby, masa salah seorangnya anak Masyitah. Kedua, baby yang berlaku pada zaman Jurais yang difitnah, yang mak perempuan ni kata yang berzina ni, baby tu. Itu yang berlaku pada zaman Jurais. Tahu cerita Jurais, tahu kan? Tak tahu tak payah cerita, tahu. Manjang tak tahu nak cerita. Jurais ni ahli ibadat. Itu yang mak dia tersinggung, lepas tu hati-hati dengan mak. Mak ni, lepas tu mak ni kalau marah kat anak, jangan kata anak tu bodoh. Sama bapak pun, bodoh ni macam lembu tu, anak tu bodoh macam lembu. Sebab cakap mak bapak ni doa. Samsing jadi samsing pula tu. Lepas tu kena istighfar, kena selawat. Cakap mak ni dia doa. Keluar cakap mulut mak ni doa. Bapak ni doa. Lepas tu bila terlepas cakap, minta ampun. Astagfirullahaladzim. Itu yang berlaku pada zaman Jurais tu. Yang mak dia tersinggung, satu hari kau akan difitnah dengan wanita pelacur. Itu yang seorang wanita, perut dia besar, mengandung. Bagi orang kampung cakap, kau ni mana bapak kau ni? Dia jaja satu bandar, satu pekan, dia kata, bapak dalam kandungan ni, Jurais Jurais yang rogo-rogo. Dia yang Jurais tengah semayang, tentera pada zaman dahulu, dia panggil Jurais tak mau keluar, dia robohkan rumah Jurais. Robah rumah Jurais keluar, kena rantai tangan, kaki rantai, leher rantai. Ahli ibadat. Kata Jurais, kenapa ni? Engkau zina dengan perempuan ni, perut anak mengandung. Mana ada? Itu kata Jurais, macam ni lah. Jangan bawa aku pergi jumpa raja dulu, sultan tu. Bagi aku jumpa mak aku dulu. Nampak? Bagi aku jumpa mak aku dulu. Aku bimbang, aku dah menyinggung hati mak aku. Dia jumpa mak dia, mak ada ke terlepas cakap sampai saya difitnah merogol seorang wanita sampai dia mengandung. Mak dia kata apa? Pernah. Pada satu hari aku panggil kau tak mau dengar, aku tersinggung, aku beritahu, ya Allah, ujilah anak aku dengan seorang wanita pelacur. Itu yang dia difitnah. Itu yang Jurais satu pendapat mengatakan, Jurais bawa perempuan ni tuduh, kata Jurais rogol dia bawah pokok. Satu pendapat mengatakan, Jurais pegang perut perempuan tu. Dia kata, wahai anak dalam kandungan, kau cakap dengan aku, kau cakap dengan orang semua, dengan raja, dengan semua pengawal istana, siapa bapak kau? Itu yang kanak-kanak dalam perut tu bercakap. Bapak aku penggembala kambing, bukan kau, wahai Jurais. Dan satu lagi pendapat mengatakan, dia bawa perempuan ni dengan semua pengawal istana, dia bawa pokok. Pokok ni bercakap. Tapi yang pendapat yang kuat mengatakan, baby tu yang bercakap. Nampak orang tasawuf, orang di sufi, kasyaf. Pernah kita cakap dengan perut bini perang? Ni bapak ni. Dia tak ada. Diam je budak. Sebab kita bukan ahli sufi, kita bukan ulama. Kita bukan nabi. Kadang orang tanya, Ustaz, apa hukum kita cakap dengan anak dalam perut mak, dalam perut bini?
Tidur. Sabar, nanti keluar. Ayah tunggu. Tidur. Jangan sepak-sepak perut mak. Sakit lah. Dia dengar ke? Wallahualam, tak tahu lah. Tapi hukumnya apa? Haram? Tak haram. Harus saja. Sebab kita bercakap dengan anak kita dalam perut. Yang haram ni bercakap dengan kubur. Haram. Pergi kubur, cakap dengan kubur. Pergi kubur mak, cakap, mak, ni Along datang ni. Setahun tak datang. Tak cuti ni, hari ni baru cuti. Bodoh cakap orang kubur. Orang kubur ni cakap kubur tak boleh. Cakap orang kubur dengar ke? Orang dah mati pun boleh. Contohnya ni, kita bercakap dengan bini kita tidur. Tidur kat rumah, tidur. Cakap, Yang, abang lapar, masak Maggi yang. Dia tidur, tak dengar. Pasal tak masak ni, saya ambil pagi. Dia tidur. Macam tu lah kaedah dia. Haram cakap dengan orang dah mati, tak boleh. Orang dah tu, dekat kubur tak boleh. Lepas tu kalau orang perempuan, orang Nabi tak bagi pergi kubur. Sebab kebanyakan mereka tidak boleh menjaga diri. Itu yang menangis meratak-ratak. Itu kena tahu. Edah bagi talak mati. Yang kena tahu. 4 bulan 10 hari tu. 4 bulan 10 hari. Tak boleh pergi kubur. Tak boleh berhias. Tak boleh. Tapi nak pergi kedai boleh. Nak pergi klinik boleh. Nak pergi majalah solat boleh. Nak pergi kedai boleh. Jika tak ada orang nak beli barang makan. Dia pergi klinik boleh. Kalau dah sakit. Keluar rumah boleh. Dah terbakar. Keluar. Takkan dah terbakar tak boleh keluar. Bodoh. Kenapa tak keluar ni? Aku dalam edah tak boleh keluar. Mati kena ngaji. Itu ni hukum fikih dah. Dia panggil furu' cabang. Tapi orang kata bodoh dia marah. Jangan kata bodoh. Jahil lah. Jahil bodoh sama. Jahil cakap Arab. Cakap orang putih apa? Pandai cakap orang putih. Hebat. Orang sekarang ni cakap orang putih pandai. Cakap Arab tak boleh. Yang tahu cakap Arab. Ini, ente, unte, kude, halal, haram. Tu ya. Lepas tu kurma. Bagi tanah Arab, buat umrah kena tipu Pak Arab. Majnun. Ya, ana Majnun. Majnun tu gila. Faham? Kan ada cerita pada zaman dahulu, pada zaman Aulia, Majnun dengan si Laila. Lail apa? Malam. Majnun. Tapi ulama-ulama wali-wali Allah ni mereka banyak berlakon jadi orang gila. Ni wali Allah. Lepas tu orang gila hati-hati. Kadang-kadang dia wali Allah, dia menyamar jadi orang gila. Lepas tu kalau ada orang gila ke, bukan orang gila je, siapa kalau bukan datang minta duit ke, minta makan, bagi. Kita bagi dia doa kita. Pernah tak kita bagi orang makan? Doa tak baik, pernah? Contoh orang bagi kau makan kedai, bila ada orang bayar kau makan. Siapa? Panjang umur dia, berkat rezeki dia, sihat dia. Pernah kita orang bagi kita makan? Mampus cepat tak guna orang ni. Mana ada, semua doa baik. Faham ya? Lepas tu kalau nak selamat dalam musafir, dalam perjalanan pergi Perak, pergi Kedah, pergi Terengganu, singgah DNA, singgah makan, masuk tempat kencing, orang basuh jamban, bagi duit. Orang gaji bukan suara. Di doa kita tu, ya Allah selamatkan ni mereka dalam perjalanan pergi dan balik, rahmatilah mereka. Tak ada kencing belah. Kudu-kudu punya orang. Okey. Haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya. Baik. Cakap Arab baik dah rumah ni. Itu kalau doa dia. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a fi hadzal bait. Rumah. Minta berkat. Kalau majlis fi hadzal majlis. Rumahku syurgaku. Apa dikatakan rumahku syurgaku? Rumah yang ada unsur-unsur Islamik. Itu rumahku syurgaku. Kalau hidup 24 jam TV hidup dalam rumah, Quran tak ada orang baca langsung, itu bukan rumahku syurgaku. Cuma TV je hidup, tak ada orang baca Quran. Faham? Betul kalau anak kena latih baca Quran. Ingat sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Anak aku latih baca surah Al-Mulk. Walaupun umur 10 tahun ke 9 tahun. Faham? Betul kalau siapa bapak yang kuat agama, anak ni akan jadi orang soleh. Betul kalau kita belajar dengan guru tu garang, anak murid jadi orang alim. Sekarang kalau guru garang, mampus motor tok guru dia tumbang kan. Marah dengan guru, kasut guru sepak. Tu budak-budak sekarang susah jadi orang alim. Susah jadi orang alim.
Budak dulu tak, budak dulu, ui, hebat, takut dengan alim. Takut dengan ulama, takut untuk guru. Tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, pendeta kafir lalu pun dia bangun, berdiri. Kenapa? Dia pernah belajar satu bab dengan pendeta kafir, bab cukup umurnya anjing. Anjing cukup umur, nak tahu macam mana? Tahu. Cukup umur anjing. Marah anjing, tak tahu. Anjing cukup umur, kencing lagi. Tu cukup umur anjing. Dia angkat kaki dia, cukup umur tu. Tu kena belajar bab hukum kencing. Atau hurum yang fatahu salah, kesucian kunci bagi solat. Ramai bermula seksa kubur, kencing tak bersih. Hadis sahih. Buka adalah hadis bab kubur. Yang Rasulullah lalu di bumi Madinah. Rasulullah ambil pelepas tamar, letak di atas kubur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau ambil pelepas tamar, letak atas kubur? Aku dengar dia sedang kena seksa, sebab kencing tak bersih. Hati-hati buat kencing. Tambah pula orang kencing sekarang ni, ramai yang kencing bidari. Hati-hati lah. Lepas tu kalau hukum fikir, tak dibenar kencing di atas tanah yang keras. Sebab apa? Mericik dekat tubuh. Tak dibenar kencing lalu angin. Sebab apa? Jangan bawa, kena kita. Tak dibenar kencing bawah pokok. Sebab apa? Ada pokok atas tu ada buah, jatuh 4 mati ya. Tak dibenar kencing tanah berlubang. Ulama tak bagi. Kenapa? Dalam tu ada binatang, ada ular. Patut lah. Cuma ulama ni dia bijak. Kalau buka tentang Rasulullah, kisah Rasulullah. Rasulullah ni kalau buang najis daripada pasir, hilang najis, telan di bumi. Tapi tak dijejak najis. Ni Rasulullah hebat. Dia maksum, tak ada dosa. Rasulullah. Rasulullah handsome. Handsome Rasulullah. Kalau dia lalu, orang tengok, biar Rasulullah banyak selawat. Tubuh Rasulullah ni harum, wangi tubuh. Wangi. Ni tubuh Rasulullah. Orang tak buat dosa, fikir ya. Bagi contoh senang. Kanak-kanak baby tu macam Habib tu. Kan kaki siapa lah, kanak-kanak tengok. Macam ni pun. Padahal bukan pakai minyak wangi pun ni. Lekeh hemok ni. Tapi orang suka cium ke? Suka cium? Tak ada dosa. Kalau jumpa budak-budak macam ni, bagi duit, suruh dia doa je. Tapi bagi duit. Doa belah. Dia cakap, dia tak ada hijab. Dia tak ada dosa. Dia tak ada hijab. Itu kanak-kanak. Doa dengan cik. Cik ni malas je Quran. Ya Allah, cik ni malas je Quran. Dia rajin je Quran. Dia doa, bagi duit. Doa, lepas itu belah. Terima kasih. Dia doa tak elok ni kan. Bawa padan ke. Ni doa, dia tak ada hijab. Lagi satu, orang sakit. Lepas itu kata ulama, bila kamu ziarah orang sakit, jangan lama-lama. Dan ziarah orang sakit, minta orang sakit doa kita. Orang sakit ni, dia doanya pun tembus hijab. Sebab dia bersih, orang sakit ni. Lepas itu kalau dapat sakit pula, belajar kita tasawuf. Di kursi pun, siapa dapat sakit, itu tandanya Allah sayang orang tu. Allah nak ampun dosa orang tu. Kita ada, sakit lutut je, panggil tukang urut. Sakit gigi, ya Allah Rabbi, mengamuk atas rumah. Gigi. Sakit mati, lagi sakit. Semua sakit. Semua orang akan merasa sakitnya mati. Nak tak nak, pasti rasa punya. Maut. Lepas tu malaikat yang menjabut nyawa, Israel betul? Israel ni, bukan nama dia bukan malaikat maut. Nama dia Israel lah. Dia menerima maut ni, dia pengsan ratusan ribu tahun. Di antara malaikat yang last sekali mati, malaikat maut. Last sekali mati. Dalam kitab, malaikat maut ni, dia punya kepala 70,000. Tuanglah air 7 lautan pun tak tumpah setitik pun. Ini malaikat maut. Semua orang pasti jumpa ya. Lepas tu kalau orang soleh, kalau orang yang beriman, orang yang baik, dia datang seperti pemuda yang cantik. Main PUBG sambil tak semayang, mampus datang. Dia katok malaikat maut ni. Mati ni, dia, betul dalam hadis sahih. Kata Rasulullah, 2 perkara aku tak tahu, umat kau tahu. Apa dia? Di mana mereka dilahirkan, di mana mereka dimatikan. Kita tak tahu kita mati kat mana. Mati dalam api, mati atas udara, mati atas tanah. Tak tahu. Nak mati dalam baik, dalam beriman, minta mati dalam beriman. Allah mati melalui Nabi Qusnul Khatimah, Allah tatim alina bisu'il khatimah. Ya Allah matikan aku di dalam kebaikan. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Allah tu yang maha mendengar. Sikit lagi dah sejam 2
Dua ni, sabar. Oh, tengok muka tak sabar lah. Sabar. Ngeluh, bontung macam ada pacar. Wow. Setan tu stalek pun. Pah. Jahat setan ni. Setan dia akan duduk di mana-mana lubang rongga. Buka dia nanti. Dia setan ni. Dia akan tunggu keluar rumah. Lepas tu lah ni hadis kata Rasulullah, apabila maghrib dekat ya, tutuplah pintu kamu, tingkap kamu, baca kalam Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak baca kalam Bismillah, maka jin masuk. Jin masuk. Nak masuk bilik air tu pun, kat pintu luar baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Siapa baca ni, dia dihijab. Dalam jamban tu syaitan jin kafir, dia tak boleh tengok, tak nampak kemaluan kita. Dia dengar tarik jatuh je. Pak. Tu. Dah ada dalam jamban main Facebook. Main PUBG dalam jamban tu. Kawan tanya, kat mana ni? Oh, ni kat kedai kena mamak. Padahal dalam jamban. Sikit, takut tergantung. Derhaka ia dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Derhaka? Suami ni kalau belajar buat suami kan senang suami. Kalau belajar bahasa Arab, nahu sorab ni, ijab kabur ni, apa? Ikatan ni tak boleh buka. Itu kalau orang belajar pondok belajarlah nahu sorab, matan jurmiah nak baca kitab ni. Nak baca kitab ni kena belajar nahu sorab. Ada kitab tak ada badai. Bantai. Aku tak pandai, tak betul tolong tegur. Tak senang. Apa kitab? Apa pengarang kitab? Allahu Rabbi. Itulah main PUBG kau ingat? Siapa? Abu? Apa ni apa? Waktu hari suku tahu lah. Ajak apa tak? Dah mancing je. Ajak semua mancing. Kau tengok tak boleh lah. Kau tengok. Lepas tu kena tahu. Lepas tu kena selalu zakah Fatihah dengan syidak apa tahun ni. Tak masalah nak main motor ke, kau nak pergi apa ke, nak main PUBG ke apa. Kena tahu lah nama ulama'. Itu kena, kalau nak dapat syafaat ulama' ni, kau banyak sedekah dengan ulama'. Kalau kita nak mimpi guru kita, kena rajin sedekah dengan guru kita. Walaupun dia dah wafat, walaupun dia masih hidup. Sedekah Fatihah. Dia datang. Ni ulama' ni, ulama'. Ulama' akan beri syafaat 70 orang. Ulama'. Lepas tu kena dekat ulama'. Daping dengan ulama'. Lepas tu, anak murid, dia tak boleh protes guru. Ini yang berlaku pada zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia ambil baldi, dia letak baldi dia semua depan pondok anak murid. Semua letak. Anak murid, apa ni tu guru ni? Rupanya satu pondok je ke dua pondok? Baldi air kurang. Yang lain tak kurang. Ke Syekh Junaid Al-Baghdadi tahu lah. Dia tahu yang sembahyang tahajud cuma itu je. Yang lain tak sembahyang tahajud. Nampak? Itu yang satu kisah lagi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia bagi ayam, seorang sekor anak murid bagi ayam. Engkau sembelih di mana tempat tak dilihat oleh orang. Ada yang sembelih dalam hutan, ada sembelih tepi pokok, tepi gunung, tepi bukit. Seorang tak sembelih ayam. Dia kata apa? Apa itu Syekh Junaid Al-Baghdadi tanya, kenapa kau tak sembelih? Walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Ni anak murid dia. Ni. Bukanlah hadis Pak Ayam. Malam sepertiga malam, pukul 3 pagi, ayam akan berkokok. Betul? Kenapa ayam berkokok? Dia nampak malaikat rahmat turun. Masa tu ketika itu, ulama suruh bangun, doa, minta dengan Allah. Rahmat turun. Nabi marah ayam berkokok. Nabi marah, bunuh katak. Tapi, kalau pancing memang umpan ikan tu memang katak umpanya, maka harus hukumnya dibenarkan. Ada saja katak telok di tepi tu dia bunuh tak boleh tu. Binatang yang berbisa boleh dibunuh Semua api boleh. Kalau dia gigit kita lah, itu pun tengoklah semua apinya ni. Jangan semua api seekor gigit, pergi sarang satu sarang kita bakar orang dia set tak boleh Anda faham tu Itu ulama tasawuf beritahu lagi, kalau kamu nampak binatang yang mati dah jadi bangkai tepi jalan, kadang-kadang kat jalan raya, kalau boleh elak, jangan dilanggar. Ulama tak bagi. Tu. Kalau terlanggar, dia maafkanlah. Itu.
Dan neraka pula sebab menyelak. Menyelak. Ia akan pintu. Banyak orang perempuan nyelakkan pintu. Marah suami, nyelak pintu. Marah suami, perontak pintu. Berdegang. Marah. Main habis. Ada bunyi pintu rumah tu. Tak ada. Alhamdulillah. Solihah bini kau. Main selak pintu. Rupanya memang ada dalam kitab. Marah suami, kentak pintu. Kunci pintu. Dosa besar, haram. Malaikat melaknat. Celaka kau. Selagi dia tak minta maaf suami, celaka kau. Celaka mana? Rugi kau. Ketika menghendak masuk suaminya kepadanya, itu kaedah bersama, berjima' ni, cakap Arab, kalau bersama, berjima'. Kalau jamak, mana jamak? Jamak dihimpun. Jangan cakap ni, jom jamak. Main jamak ni. Belajar jimat lain, jamak lain. Tu belajar darabat. Huwa biyahuma hunna anta antum anti ana nahnu tu. Belajar. Suami mengajak isteri bersama. Isteri boleh menolak jika isteri itu di dalam keadaan dia sakit, boleh minta maaf bang, baby sakit tak lagak langsung. Tu tak lagak. Kalau dia tipu suami, dosa. Padahal dia tak nak, haram. Itu dalam kan bukan hadis. Jika dah atas kuda sekalipun, atas unta sekalipun, jika suami ingin bersama, maka dia kena tunaikan kehendak suami. Tu Malay nanti pernah apa malaikat melaknat. Betul Rasulullah suruh nikah bini lebih 2, 3, 4. Bini pertama tu pilih bini kedua. Bini kedua tu bini ketiga. Ketiga tu bini keempat. Keempat tu pergi masjid tidur. Kalau mampu, kalau seorang tak mampu nak jaga rukun hakam, topat bini pun tak boleh beli, duit bini pun dia ambil, tak payah. Minta top up kat bini, tak payah. Nak adil kan senang. Kena ada ilmu, kena jujur, kena banyak sabar. Suami kena banyak sabar. Suami ni kena selalu ke rumah, dia kena selalu pujuk bini dia. Masak-masak bini masak, peluk bini. Habis tak pernah peluk, kalau peluk terkejut, ketuk lah sudip. Masak lama-lama, dalam rumah lari-lari, gurau-gurau. Sikit, tergantung sikit je. Pintu mati. Dan neraka pula sebab menyelakkan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Dan neraka pula sebab minta akan talaknya. Tak boleh. Bini perempuan, bini tak minta talak. Di antara aras bergegar, apa? Bila minta talak. Orang tak semayang, aras tak bergegar. Orang bunuh, aras tak bergegar. Orang bergaduh, aras tak bergegar. Orang minum arak, aras tak bergegar. Orang minta talak, aras bergegar. Aras ni dijaga 4 malaikat. Ni aras. Aras. Talak. Perempuan, bunyi boleh minta talak. Tengok petang mana. Petang mana. Tapi kita akan kupas yang akan datang. Dah apa dah? 7 minit. Minta maaf lebih 7 minit. Jangan marah. Wallahu alam. Cukup time ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Kan senang nak panjang umur. 2 kaedah. Pertama, rajin berdoa. Udu'u ni astajib lakum. Kedua, rajin sedekah. Rajin siapa nak panjang umur, rajin sedekah. Ni kita ni umur panjang sebab rajin sedekah ni. Benar tutup. Dari tulis kat Lauh Mahfuz, umur kita 37 tahun akan diambil kita punya nyawa. Dia asbabnya, dia begitu takdir mu'adat, takdir mubram. Takdir itu boleh berubah dengan jalan 2 kaedah, doa dan sedekah. Bila kita sedekah, kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kan berlaku pada zaman Nabi? Nabi Ibrahim, seorang pemuda, benar tutup. Dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kawan-kawan baik. Sembang. Dah bila pemuda tu balik, datang malaikat maut. Wahai Nabi Ibrahim, pemuda yang jumpa kau tu, aku nak ambil nyawa dia besok. Tu kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, siapa muda tu? Tu kawan aku. Orang soleh, kawan baik. Besok nak ambil nyawa. Tu kata Nabi Ibrahim. Tak boleh tangguh ke? Sebab besok dengar cerita dia nak nikah. Kata malaikat maut, mana boleh tangguh-tangguh ambil nyawa ni atas perintah Allah. Nabi Ibrahim ni
Sebab mati kan rahsia Allah. Dia nak bagi tahu pun dia rahsia Allah. Biar je lah. Kan? Sampai besok. Muda ni elok hidup tengah hari hidup sampai 70 tahun hidup lagi muda ni. Itu Nabi Ibrahim tanya dengan malaikat maut, wahai maut, kau kata muda tu kena ambil nyawa hari tu tahun 70 tahun yang lalu, kenapa dia hidup sampai sekarang? Beranak cucu lah. Kata malaikat maut, memang aku nak ambil nyawanya lepas siang pagi tu. Tapi pada siang paginya dia ada menyedekahkan hartanya 7 dirham kepada orang fakir miskin. Maka kata Allah, panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak? 7 dirham. Kalau sedekah ke orang 7 dirham. Benar. Pagi-pagi, lepas itu tiap pagi kena sedekah orang. Sedekah. Ini kudukupnya orang. Kudukupnya orang. Orang kedekut tak masuk syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.